Buletin Didik 8 September bersama saya Nohalifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengadakan pertemuan bersama Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Perjumpaan berlangsung sejurus selesai sesi libat urus bersama pengetua dan guru besar sekolah-sekolah di Negeri Sembilan lewat malam semalam. Pertemuan turut disertai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan dan Ketua Pengarah Pendidikan serta Setiausaha Kerajaan Negeri. Dr. Razzie berkata pertemuan berkenaan antara lain berkongsi perkembangan semasa sektor pendidikan negara khususnya di Negeri Sembilan. Turut disentuh perancangan KPM berhubung pembukaan semula sekolah. Dr. Razzie juga menyambut baik setiap input yang diberikan oleh Datuk Seri Aminuddin dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan kerajaan negeri memberikan kerjasama kepada KPM menjelang pembukaan semula sekolah untuk pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Pasukan Malaysia merangkul anugerah perak dalam ASEAN Cyber Kids Camp 2021 yang telah berlangsung secara dalam talian 28 Ogos lalu. Pertandingan berprestij itu disertai oleh 10 buah negara ASEAN, anjuran Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kemboja. Malaysia dianggotai oleh 2 orang murid sekolah rendah dengan bantuan 2 orang guru pembimbing untuk melaksanakan projek Scratch dengan jayanya semasa kem tersebut berlangsung. Kekangan dan cabaran yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan projek ini secara dalam latihan tidak menghalang mereka untuk melakar kemenangan dan mengharumkan nama negara di pentas global. Murid terbabit ialah Zena Po Ji Chan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Puah Chai 2 Selangor, Khairul Rijal Fahmi Anwar Fikri dari SK Cyberjaya. Manakala guru pembimbing ialah Pang Kah Hui dari SJKC Puah Chai 2 dan Nur Suraya Mastura Muhammad Majid dari SK Cyberjaya. Kementerian Pendidikan KPM menerusi hantaran di Facebook berharap kejayaan ini akan memberi inspirasi kepada murid dan guru seluruh negara untuk menyemarakkan daya saing, kreativiti dan inovasi dalam melahirkan murid yang cemerlang dan holistik. Golongan remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun di Lembah Kelang dan Labuan bakal menerima vaksin Pfizer. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi capan di Twitter. Jelasnya, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV juga meluluskan pemberian vaksin Pfizer kepada golongan berkenaan bermula hari ini di Sarawak. Ia membabitkan remaja berusia 16 hingga 17 tahun dan 12 hingga 15 tahun yang berisiko tinggi. Manakala vaksinasi bagi golongan remaja di Labuan dan Lembah Kelang akan menyusul tidak lama lagi. Sementara itu, lebih 16.29 juta individu atau 69.6% daripada populasi dewasa negara sudah melengkapkan vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan lebih 20.8 juta individu atau 88.9% pula sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Lebih 37 juta dos sudah diberikan setakat ini dengan Lembah Kelang mencatat jumlah vaksinasi tertinggi 97.8%. Semalam vaksinasi harian mencatat 326,476 dos. Daripada jumlah itu, 192,169 individu menerima dos kedua, manakala 134,307 menerima dos pertama.
Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula Jumaat ini. Labuan pula akan dijadikan seperti Pulau Langkawi, Kedah yang dibuka semula kepada program gelembung pelancongan mulai 16 September ini. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata keputusan itu susulan kurang seminggu selepas berlakunya penurunan kes COVID-19 dan kadar tinggi vaksinasi di wilayah persekutuan. Pada masa sama, beliau mengingatkan masyarakat khususnya warga kota untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Prosedur operasi standard SOP kemasukan penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT dijangka akan dimuktamadkan minggu ini sebagai persediaan pembukaan semula IPT untuk kemasukan secara fizikal bagi sesi akademik 2021-2022 dalam semua fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bermula bulan depan. Jurucakap KPT berkata kerangka itu sudah ada tetapi pihaknya kini sedang giat menjalankan proses libat urus dengan pihak berkaitan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad sebelum ini berkata, Pelan Pemulihan IPT selari dengan usaha membolehkan pelajar pulang ke IPT apabila kesemuanya lengkap divaksin. Difahamkan pengurusan Universiti Awam juga sedang giat melakukan persiapan, antaranya mendapatkan maklumat status vaksinasi penuntut dan memastikan mereka divaksin sebelum memulakan kuliah di kampus. Pemberian vaksin COVID-19 secara jumpa terus atau walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV Lembah Kelang akan dihentikan sepenuhnya bermula 15 September ini. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira faktor penduduk di Lembah Kelang yang belum divaksinasi adalah kecil dan kadar kehadiran ke PPV adalah rendah. Ini bermakna bermula 16 September, penduduk Lembah Kelang yang masih belum divaksinasi yang boleh mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 mereka ke klinik kesihatan tertentu sahaja. Senarai klinik kesihatan itu akan diumumkan kelak. Bagaimanapun tambahnya, pemberian vaksin secara jumpa terus di negeri lain akan diteruskan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengikuti pengumuman yang dibuat oleh Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing untuk maklumat terkini. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 195,000 penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, manakala lebih 51,000 penuntut Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS tidak mempunyai rekod pendaftaran vaksinasi setakat ini. Sehubungan itu, saya berharap usaha yang akan terus lakukan dan kita telah membuat keputusan bahawa pelajar-pelajar IPTA dan IPTS boleh membuat vaksinasi secara walk-in ke PPV yang kita buka dengan syarat menunjukkan matric card masing-masing, termasuklah pelajar matrikulasi. Untuk rekod, berdasarkan data Kementerian Pengajian Tinggi, 547,595 penuntut IPTA dan IPTS seluruh negara telah lengkap divaksinasi sehingga semalam. Pada 16 Oktober 1961, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah membentangkan satu usul bagi menubuhkan gagasan Malaysia yang berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada ahli parlimen. Beliau menegaskan bahawa semua negeri dalam Malaysia akan menikmati taraf yang sama. Tiada negeri akan menjadi tanah jajahan, malah tidak akan ada negeri yang dipanggil Persekutuan Tanah Melayu kerana ia telah digantikan dengan sebuah negara yang bergabung dan mengekalkan kuasa-kuasa tempatan seperti yang akan dipersetujui oleh negeri-negeri terbabit. Seterusnya, pada 18 Oktober 1961, Persidangan Dewan Rakyat telah meluluskan usul pelaksanaan konsep Melayu Raya atau Malaysia yang dikemukakan Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman. Kes kesihatan mental membabitkan kanak-kanak dalam tempoh 2 tahun ini naik mendadak ekoran penularan pandemik COVID-19. Pakar Psikiatri Kanak-kanak Dr. Halina Bahar memaklumkan tiada hubungan dengan orang luar menjadi antara punca utama peningkatan kes setiap hari. Saya memang kata tsunami ataupun lambakan sebab bukan setakat jumlah
Tapi sampai kena menunggu giliran untuk datang berjumpa doktor untuk mendapatkan bantuan. Jadi memang jauh lebih ramai. Jadi kita boleh katalah pandemik ni melibatkan banyak isu-isu yang boleh memberi kecelaruan kepada kesejahteraan mental kita. Antara punca masalah ini ialah apabila kanak-kanak tertekan, ekoran terputus hubungan dengan rakan, tidak dapat ke sekolah dan melakukan aktiviti yang disukai mereka. Tapi tidak ada connection dengan kanak-kanak yang sama umur dengan dia. Maksudnya kita panggil golongan peer lah, kawan-kawan. Itu adalah satu benda yang sangat penting. Kawan-kawan pada umur kanak-kanak dan remaja ni, itu adalah satu yang kita panggil basic need. Keperluan yang macam mana dikira wajib lah. Dikira wajib kena ada. Betul. Kita kena berkawan. Bertitik tolak dari situ, ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting. Sentiasa mendekati anak-anak, memandangkan golongan ini sangat memerlukan perhatian individu yang terdekat dengan mereka apabila berdepan dengan masalah. Rasa tu kita senang sikit sebab kita boleh mengeluarkan apa kita rasa, apa kita fikir dengan kata-kata. Tapi kalau kanak-kanak, dia memang memerlukan orang sekeliling mereka untuk tahu ataupun untuk detect lebih awal sekiranya kesejahteraan mental mereka tak berapa optimum. Tambahnya, kesihatan fizikal dan mental harus diseimbangkan untuk membentuk kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam era serba mencabar ini, ibu bapa harus bijak mengatur aktiviti bersama untuk mengenal pasti tahap kesihatan anak-anak. Dr. Halina berkata demikian menerusi webinar Canai Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang mengutarakan tajuk kesihatan mental kanak-kanak sewaktu pandemik. Lebih seminggu berlalu, semangat kemerdekaan tetap disemarakkan melalui pelbagai aktiviti bermanfaat. Bebas daripada gadget serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR Sekolah Kebangsaan Kesang Tangkak Johor mengambil inisiatif menganjurkan Virtual Jump Road Merdeka Challenge. Lebih popular dalam kalangan masyarakat dengan gelaran skipping. Aktiviti ini boleh dipersembahkan dalam pelbagai gaya mengikut kemampuan pemainnya bagi mengurangkan tekanan dan kebergantungan anak-anak terhadap gadget. Lompatan menggunakan tali atau rope jump ini sememangnya aktiviti fizikal yang menyeronokkan. Saya nak murid-murid ni nak alihkan perhatian mereka ni yang terlalu bergantung kepada gadget di rumah, dan ada murid yang mungkin yang stres dengan PDPR, kena buat latihan bertulis yang memang kita rancang, yang telah kita buat PDPR sebelum ni. Saya nak alihkan supaya mereka lebih dapat melibatkan diri dalam aktiviti fizikal pula. Sebab kalau hujung minggu di luar waktu PDP memang saya akan buat Google Meet juga untuk murid-murid yang nak berlatih sama-sama pada waktu petang. Asalnya aktiviti ini hanya terhad kepada murid SK Kesang sebagai salah satu aktiviti untuk mengisi bulan kemerdekaan. Penganjurannya kini menarik penyertaan lebih 100 orang kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Gaya yang saya tetapkan pada murid-murid ni, penyertaan ni adalah senang je, basic je saya. Sebab kita nak tahu 1 minit tu berapa lama murid boleh lompat. 2 gaya je lah yang biasa saya tetapkan, iaitu single bounce ataupun runner step. Tu kiraan yang paling mudah lah. Dan pemakahan tu saya akan nilai satu-satu selama 1 minit berapa banyak yang murid-murid ni boleh lompat. Pertandingan yang dijalankan sejak 29 Ogos lalu masih berlangsung sehingga 15 September ini. Selain hadiah di tempat pertama hingga ketiga, setiap penyertaan juga akan diberi ECG. Sejak demimu Malaysia, terimalah. Demimu
Kejayaan pelumba basikal trek remaja kebangsaan Nyo Chee Hui memecah rekod remaja kebangsaan acara kejar mengejar individu memberi gambaran cukup positif berkenaan perkembangan sukan berkenaan selepas penampilan Fatihah Mustafa yang kemudian diambil alih Anis Amira Rosdi. Ketika ini, kemunculan Chee Hui memang tepat pada masanya. Walaupun hanya memecahkan rekod remaja kebangsaan, masa depan basikal trek wanita tampak lebih positif dengan kehadiran pelumba-pelumba muda yang mula mempamerkan belang masing-masing. Sekadar menamatkan saingan di tempat ke-11, penampilan sulung Chee Hui di Mesir ini tetap mencuri tumpuan. Manakala tidak, kejayaannya melakar catatan 2 minit 33.075 saat dalam acara kejar mengejar individu, berjaya memecah rekod remaja kebangsaan yang sebelum ini dipegang Anis Amira Rosdi. Chee Hui mencipta rekod itu ketika menentang pelumba Kazakhstan Karina Abdurrahmanova di peringkat awal acara tersebut. Catatan yang dilakar berjaya menewaskan Abdurrahmanova, namun secara keseluruhan Chee Hui menamatkan saingan di tempat ke-11. Walaupun tidak dapat menaiki podium, ia tetap satu persembahan yang cukup bermakna buat pelumba berusia 18 tahun dari Perak ini. Selepas beberapa kelonggaran diberikan kerajaan dalam usaha memulihkan semula ekonomi negara, Kementerian Belia dan Sukan KBS hari ini mencadangkan agar Sukan Padang dan Gimnasium turut diberi kelonggaran untuk kembali beroperasi. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu berharap Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menyokong cadangan itu supaya mendapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN. Menerusi ucapan di akaun Twitternya hari ini, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mencadangkan agar Sukan Padang dan Outdoor Sports dan Gimnasium dibuka. Memandangkan kuasa ada pada Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Seri Ahmad Faizal berharap cadangan ini mendapat sokongan daripada Kementerian Kesihatan KKM. Turut menyentuh mengenai pembukaan semula panggung wayang yang berkuat kuasa esok, Menteri Belia dan Sukan itu juga melihat Gimnasium dan Sukan Padang mungkin dibuka dengan SOP yang ketat setelah ramai pemain industri terjejas. Tambah Datuk Seri Ahmad Faizal, cadangan itu perlu diberi pertimbangan sewajarnya daripada Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Untuk rekod, Gimnasium dan Sukan Padang menjadi pemain industri sukan paling terjejas selepas tidak dibenar beroperasi sejak sekian lama. Kebanyakan mereka sudah menutup operasi namun jika tidak mendapat kebenaran dalam masa terdekat. Sebilangan kecil yang masih berjuang di saat akhir ketika ini turut akan gulung tikar. Lebih 20 perlawanan bola sepak bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2022 berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Tumpuan pastinya terarah kepada zon Eropah yang menyaksikan pasukan-pasukan pilihan antaranya Portugal, Croatia, Denmark, Perancis dan Belanda berjaya mencatat kemenangan ke atas lawan masing-masing. Pada kelayakan Piala Dunia 2020 bagi zon Asia, Australia berjaya meraih kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan B selepas menewaskan Vietnam 1-0. Australia yang tampil lebih kemas dan tersusun berjaya merobek gawang lawan pada minit ke-42 menerusi tandukan Ryan Grant. Dan jaringan 1-0 itu kekal sehingga tamat perlawanan, menyaksikan Australia muncul pendahulu kumpulan B. Sementara Vietnam yang masih belum meraih kemenangan selepas 2 perlawanan berada di tangga kelima. Arab Saudi turut melakar kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan B selepas menewaskan Oman 1-0. Gol Arab Saudi dijaringkan oleh Salih Al-Sheri yang memanfaatkan hantaran menarik Fahad Mohsen Al-Mualad pada minit ke-42. Kekal 1-0 sehingga wisa penamat, Arab Saudi berada di tangga kedua di belakang Australia yang berkelebihan jaringan. Sementara Oman yang tewas buat kali pertama selepas 2 perlawanan jatuh ke tangga keempat. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Jepun mencatat kemenangan pertama selepas menundukkan China juga dengan keputusan 1-0. Beraksi di Stadium Khalifa Doha, Jepun hampir membuka tirai jaringan menerusi pemain lincah Takefusa Kubo. Namun percubaannya sekadar menggegar tiang lawan. Usaha berterusan Jepun akhirnya membuahkan hasil apabila Yuya Osaka berjaya menemui sentuhan penyudah pada minit ke-40. Sekaligus mengutip 3 mata penuh dan naik ke tangga ketiga kumpulan B sementara China berada di tangga tercorot. Akhir sekali, Korea Selatan turut mencatat kemenangan pertama apabila menupaskan Lebanon 1-0 dalam aksi kumpulan A.
Korea Selatan berjaya memecah kebuntuan gol menerusi Chang Kung-kwan pada minit ke-52. Jaringan tunggal itu membolehkan Korea Selatan berada di tangga kedua kumpulan A dengan 4 mata, manakala Lubnan berada di tangga tercorot dengan 1 mata. Aksi ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 bagi zon Asia akan bersambung 7 Oktober depan. Kapal pemotong ais menelusuri lautan Arktik mengakhiri buletin D-Day. Kunjungan ke Kutub Utara ini hanya boleh dilakukan ketika musim panas, ketika bongkar ais lebih senang cair. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.